sejahtera, saya Karita Devi, anak perempuan Raja Singgam daripada Media Tiga Rakyat. Hari ini saya akan melaporkan tentang pandemik COVID-19 di Malaysia. Penyakit coronavirus adalah sindrom pernafasan akut teruk 2. Virus ini telah menular ke Malaysia pada akhir Januari 2020. Hal ini kerana para pelancong di China telah melancong ke Johor melalui Singapura telah dikesan positif virus. Pada 25 Januari, berikutan dengan pandemik di China, Hubei, China. Penyakit ni telah menjadi isu yang paling serius di negara Malaysia. Ekoran gelombang telah mencatatkan 2 kematian pada 17 Mei 2020 yang lalu. Disebabkan kritikalnya wabak tersebut, kerajaan telah mengambil tindakan dengan mengisytiharkan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, selama 14 hari, iaitu 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Hal ini kerana untuk membendungkan penyakit ni dari terus merebak. Memahami tujuan sebenar PKP, ia disalahgunakan apabila ada menganggap kerajaan memberi cuti kepada rakyat Malaysia bagi membantu dalam membasmi penularan wabak COVID-19. Baik, Kementerian Kesihatan Malaysia pada Khamis mengesahkan 5 kes baharu menjadikan angka keseluruhan COVID-19 di Malaysia ialah 55 kes. Daripada jumlah ini, seramai 22 orang telah pulih sepenuhnya dan discharge daripada ward. Kesemua kes baru ini merupakan kontak rapat kepada kes ke-26. Jumlah kontak rapat ialah 258 orang. Jumlah positif pula adalah 18 orang, manakala jumlah negatif 29 dan masih menunggu keputusan sebanyak 211 orang. KKM juga menasihatkan rakyat Malaysia agar menangguhkan sementara perjalanan ke bandar atau wilayah berikut, antaranya adalah Lombardi, Veneto dan Emilia Romagna di Itali, seterusnya di Hokkaido, di Jepun dan Tehran, Qom dan Gilan di Iran. Kejadian COVID-19 telah membawa banyak kesan negatif kepada masyarakat. Sejak Mac 2020, kerajaan telah melaksanakan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Hal ini menimbulkan masalah kepada rakyat, terutama mereka yang tinggal di kawasan bandar dan luar bandar. Rungutan ini disuarakan oleh beberapa penduduk di sekitar KL dan Melaka. Tahukah anda apa itu PKPP dan PKPB? PKPP ialah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, manakala PKPB ialah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Mulai 4 Mei 2020, kerajaan Malaysia telah membuka semula iaitu restart ekonomi negara dengan membenarkan industri dan aktiviti perniagaan untuk beroperasi secara menyeluruh. Kebenaran ini tertakluk kepada persediaan dan langkah-langkah yang diambil oleh perniagaan untuk memastikan kepatuhan kepada garis panduan, iaitu SOP yang telah ditetapkan dalam dokumen kerajaan tersebut. SOP ini bersyarat untuk mengurangkan risiko kesihatan kepada orang awam dan di premis perniagaan, sekaligus mengelakkan perkhidmatan kesihatan negara dibebani sehingga tahap yang luar kawalan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 14 hari bagi menangani penularan COVID-19 memberi kesan kepada ekonomi negara. Kerajaan menganggarkan kerugian keseluruhan dalam sektor pelancongan mulai Januari hingga Februari 2020 sebanyak 3.37 bilion ringgit. Menurut Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, penularan COVID-19 menyebabkan pakej pelancongan dibatalkan dan menjejaskan mereka yang bekerja dengan syarikat penerbangan serta perhotelan. Susulan penularan COVID-19 di 140 negara di seluruh dunia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya telah membatalkan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020. Menurut menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri, pembatalan itu dibuat bagi memberi keutamaan supaya kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan negara serta rakyat terpelihara.
Semua penggiat industri pelancongan dan kebudayaan diseru mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan, peraturan dan arahan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) yang berkuasa ketika ini. Selain pelancongan dan penerbangan, sektor lain yang terjejas teruk ialah perusahaan kecil dan sederhana serta perniagaan perejitan. Terdapat kekesaran daripada rakyat apabila perniagaan terpaksa ditutup dan aktiviti perniagaan tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, prestasi pasaran petroleum minyak mentah dunia merosot di bawah $30 Amerika setong, terburuk dalam 18 tahun pasaran minyak global. Ia memberi kesan kepada ekonomi negara kerana Malaysia antara pengeksport minyak dunia. Dalam masa yang sama, pasaran bursa saham di seluruh dunia mengalami situasi sukar dan penyusutan berikutan kebimbangan pandemik COVID-19. Semalam, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bursa Malaysia Berhad mengumumkan bahawa jualan pendek atau short selling digantung buat sementara hingga 30 April 2020. Pergantungan ini diperkenalkan sebagai sebahagian daripada langkah-langkah proaktif untuk mengurangkan potensi risiko yang timbul daripada ketidaktentuan yang sengit dari ketidakpastian pasaran global. Dalam suasana getir yang dihadapi ketika ini, kerajaan melaksanakan rancangan ekonomi baharu untuk menghadapi cabaran sepanjang tempoh sekatan kawalan pergerakan dilaksanakan. Kerajaan akan memastikan pakej rancangan ekonomi yang diumumkan akan dipantau pelaksanaannya supaya kesannya akan dapat dirasai oleh semua rakyat. Pelbagai usaha dilaksanakan merangkumi kerajaan pusat dan negeri dalam membantu mereka yang terjejas, terutama peniaga kecil yang mengalami masalah kewangan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini, Majlis Tindakan Ekonomi memutuskan beberapa inisiatif. Antaranya membenarkan semua ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berumur bawah 55 tahun membuat pengeluaran wang simpanan dalam akaun dua masing-masing tertakluk kepada kadar maksimum RM500 sebulan untuk tempoh selama 12 bulan. Permohonan yang boleh dibuat bermula 1 April membenarkan 12 juta ahli KWSP mengeluarkan simpanan berjumlah RM40 bilion. Pengeluaran wang dari KWSP ini dapat meringankan beban dan mereka perlu faham situasi yang dialami negara dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi menangani penularan wabak maut ini. Jika isu pandemik ini dapat dikawal dan diselesaikan lebih awal, negara dapat keluar dari kemelut wabak COVID-19. Meskipun umum mengetahui kesan jangkitan COVID-19 kepada tubuh manusia, namun bagi Dr. Noor Hisham, ia perlu sentiasa dimaklumkan kepada orang ramai agar mereka lebih berhati-hati. Dalam sesi libat urus bersama media, Dr. Noor Hisham sekali lagi menerangkan apakah kesan jangkitan virus itu kepada tubuh badan manusia. Ada 3 perkara yang berlaku, iaitu yang pertama, mencapai jangkitan paru-paru. Jadi kita tahu daripada MERS-CoV, tahu daripada SARS, jangkitan radang paru-paru, komplikasi pernafasan dan sebagainya. Jadi sakit, kadang-kadang tak dapat bernafas, kita kena memberi bantuan pernafasan. Yang itu pertama. Jadi banyak radang dalam paru-paru. Jadi bila ada radang dalam paru-paru, dulu kita gunakan hydrochloroquine untuk kurangkan radang paru-paru ataupun anti-inflammation. Dan juga kita gunakan dexamethasone, iaitu ubat steroid yang untuk kurangkan inflamasi dalam paru-paru ataupun radang dalam paru-paru tersebut. Dan juga iaitu yang satu, ramai ketahui yang penyakit COVID akan menyebabkan radang paru-paru. Yang kedua ialah penyakit COVID ni, virus ni akan ke dalam tubuh, masuk dalam tubuh kita, ke saluran darah kita, iaitu saluran dalam darah kita dan menyebabkan inflamasi. Dan kalau ada inflamasi dalam saluran darah kita, jadi cytokine surge ataupun cytokine storm, itu bahan kimia yang dikeluarkan oleh tubuh meningkat. Bila meningkat, kepekatan darah pun meningkat. Dan ada luka dalam saluran darah dalaman itu akan menarik lebih banyak platelet dan sebagainya. Dan ini akan menjadikan darah beku. Dan kalau darah beku berlaku dalam jantung, kita dapat sakit jantung, heart attack. Kalau berlaku dalam kepala. Oleh itu, komitmen semua pihak untuk membendung pandemik COVID-19 amat penting. Kerajaan hanya mengarahkan rakyat untuk kekal berada di rumah masing-masing dan mengurangkan penggerakan selama 14 hari sahaja selain menjaga kebersihan diri sebagai langkah pencegahan. Sekiranya tidak sihat seperti batuk atau selsema,
pakailah pelitup muka dan segeralah mendapatkan rawatan di klinik atau hospital. Jangan guna pelitup muka yang sama berulang kali. Sebaiknya keraplah menukar pelitup muka dari masa ke semasa. Langkah selain daripada itu ialah kekal berada di rumah. Dapat menghindari diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Ini masa terbaik untuk meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga. Akhirnya, jika memerlukan anda untuk keluar seperti membeli barang atau ke tempat kerja atas urusan yang tidak dapat dielakkan, bersama hentikan wabak COVID-19. Sekian. Pastikan anda menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan. Setakat ini, akhiri saya, Khairah Devi, anak perempuan Raja Singgam dari Media 3 Rakyat melaporkan untuk anda.